Hello, Assalamualaikum. Bersama saya ni Akil. Okey, perasan atau tidak, sekarang ni lah kebelakangan ni banyak kita nampak macam ada hint-hint kepada pilihan raya. Bukan hint apalah, bukannya pengumuman tarikh ataupun sebagainya. Ada yang kita nampak macam video tersebar, ada video print baju, and then ada gambar yang menunjukkan macam tengah berkempen ataupun ceramah. Lepas tu ada juga yang kes apa, bagi ayam percuma, and then dengan minyak petrol percuma. Yang tu macam orang kata nampak macam persediaan-persediaan lah untuk pilihan raya. Tak tahu bila pilihan raya sebab sekarang ni pun tengah darurat. Dan cerita pasal darurat sekarang ni pun orang kata parlimen digantung lah ataupun tidak dijalankan. Yang mana agak pelik juga sebabnya rata-rata industri lain semua dah buka. Even baru keluar ni pun pelajar kena masuk sekolah balik pada 1 Mac kan. Jadi macam aktiviti semuanya berjalan lancar, berjalan macam biasa, tapi parlimen tak dapat dijalankan lah. Okey, tak apa. Tapi sementara parlimen tidak dijalankan, kita nak cerita sikit pasal parlimen lah ni. Parlimen pertama di Malaysia ni, persidangan yang pertama berlaku pada tahun 1959. Lebih kurang dalam 60 tahun yang dulu lah. Tapi berapa banyak perubahan dalam sistem parlimen tu sendiri, yang tu saya tak sure lah. Tapi macam kita kata, bila ada peredaran zaman tu, macam-macam sepatutnya berubah lah. Begitu juga dengan macam parlimen ni, kalau dah selama 60 tahun ni, sepatutnya ada perubahan-perubahan jugalah dalam sistem parlimen. Kalau ada, Alhamdulillah. Tapi kalau tak ada, saya rasa it's about time untuk kita ada perubahan dalam parlimen. Jadi hari ni, saya nak sharekan 5 pembaharuan yang perlu, saya rasa yang perlu dalam sistem parlimen kita. Okey, jom. Okey, pembaharuan pertama yang saya rasa perlu dilakukan adalah polisi untuk tiada lompat parti. Tiada lompat parti ni basically means once you dah menang kursi parlimen tu, bila dah menang kursi parlimen, you cannot change your party. So bila tiada lompat parti ni, tak ada lagi isu-isu yang orang kata apa akan berubah kerajaan lah. Daripada PH pergi ke kerajaan Perikatan Nasional pula kan. Yang kita tak nak sebenarnya adalah political instability lah. Sebab bila ada perubahan dalam kerajaan ni, dia ada banyak kesan negatifnya. Daripada sudut ekonomi tu memang jelas, macam investor luar pun tak nak masuk, kita punya bursa pun jadi fluctuate. Tapi yang lebih teruknya adalah kepada rakyat lah. Bila berlaku perubahan government, akan banyak perubahan pada polisi lah. Jadi orang kata the effect daripada politik ni, mangsa dia adalah rakyat. So yang tu yang kita nak kurangkan lah sebenarnya. Alright. Yang kedua, no party policy ataupun united government lah. So siapa yang menang kursi-kursi parlimen tu, so kira bila masuk dalam sidang parlimen, there is no party in the parliament lah. Jadi maknanya semua wakil rakyat yang dalam sidang parlimen tu, semuanya sebagai government. Orang kata united government lah. Sebab apa? Sebab kita nak, kalau boleh, wakil-wakil rakyat ni, bila dalam sidang parlimen, dia tak fikir pasal politik. Dia tak fikir pasal parti-parti masing-masing. Tak fikir pasal, kena support parti dia, tak boleh support parti lawan. No. Kita kalau boleh nak wakil-wakil rakyat ni, dia fikirkan yang terbaik untuk kerajaan. Jadi bila dalam sidang parlimen, bila akta atau polisi yang sedang dibincangkan, jadi waktu tu lah, masing-masing boleh mengundi dengan meletakkan negara dan rakyat di tempat yang pertama lah. Bukan lagi orang kata nak fikir pasal parti dia kan, nanti parti dia jatuh ke, nak dia sebagai pembangkang ke kerajaan ke. No. Kita kalau boleh nak banyak ahli parlimen dalam tu, semua orang kata menggambling tenaga kan, untuk memikirkan yang terbaik untuk negara dan rakyat. Ya. Okey, yang ketiga, kena ada minimum mandatory attendance. Kita tak nak lagi kes-kes yang mana bila sidang parlimen dilakukan, banyak ahli parlimen yang tak muncul lah. Sebagai contoh lah, saya bagi analogi yang mudah. Kita waktu di universiti, kita ada minimum mandatory attendance. Kalau kata kita tidak hadir kelas 80%, paling kurang 80%. Kalau kita tak hadir kelas melebihi 80% attendance, kita tak boleh sit untuk final exam lah.
So macam tu juga saya rasa kita perlu letakkan minimum mandatory attendance, yang mana kalau ahli parlimen tersebut dia tidak memenuhi syarat minimum mandatory attendance, jadi dia tidak dibenarkan untuk bertanding lagi di pilihan raya seterusnya lah. Okey, yang ni sebab apa? Sebab yalah, wakil rakyat ni dia memegang amanah rakyat untuk membawa suara rakyat ke parlimen. Tapi kalau dia tidak datang ke parlimen, buat apa nak jadi wakil rakyat? Patut di-ban lah. So yang ni saya rasa perlulah. Jadi letakkan minimum mandatory attendance supaya ahli-ahli parlimen ni dia memang kena jalankan tugas dia untuk datang ke parlimen untuk menyuarakan suara rakyat. Alright. Yang keempat, no attendance allowance. Okey, yang ni simple. Tiada attendance allowance. Yang mana kita tahu sekarang ni ahli parlimen bila dia hadir ke parlimen, dia akan mendapat allowance harian lah. Okey. Analogi sama macam pelajar juga. Pelajar pergi ke sekolah, tidak dapat allowance. Benda tu adalah tugas dia. Dia perlu untuk datang ke sekolah. Sama juga dengan pelajar universiti. Bila dia hadir ke kuliah, dia tak dapat allowance. Kan? Sebab memang tugas dia sebagai pelajar untuk belajar. Sama juga, saya tak nampak kenapa perlu ada attendance allowance lah kepada ahli parlimen. Sebabnya memang tugas dia sebagai ahli parlimen untuk hadir ke parlimen. Tak perlu ada attendance allowance lah. Yang tu orang kata bare minimum. Just pergi because that is your responsibility. Okey, yang terakhir, nombor 5. Demerit point. Saya rasa benda ni perlu ada. Demerit points dalam parlimen. Macam dekat sekolah, kita ada demerit point. Bila orang kata ada misbehavior yang dilakukan oleh pelajar ataupun rumah sukan, dia dikenakan demerit point. Tapi yang ni saya rasa demerit point untuk individu lah. Jadi mana-mana individu yang melakukan misbehavior, bergaduh, mencerca, memaki di dalam parlimen akan dapat demerit points. Bila mencapai demerit point tertentu, dia tidak boleh menjadi wakil rakyat di penggal yang akan datang lah. Banyak kita tengok video-video parlimen selama ni, yang mana ahli-ahli politik, ahli parlimen ni bergaduh sesama sendiri. Ada yang memaki, ada yang mengejek, ada yang orang kata mengacau, ahli lain berhujah. So benda-benda ni adalah misbehavior lah. Jadi itu 5 pembaharuan yang saya rasa perlu dilakukan dalam parlimen kita di masa kini lah. Mungkin ada yang rasa benda ni macam impossible, tapi pada saya benda ni adalah orang kata undang-undang manusia. Jadi kita boleh ubah lah sebenarnya. Mungkin tak nampak caranya sekarang, tapi ada caranya. There's a will, there's a way. Alright, itu pendapat saya. Kalau anda bersetuju dengan 5 cadangan pembaharuan dalam parlimen yang saya cadangkan tadi, boleh share video ni. Kalau anda suka video ni, tekan like. Kalau anda tak suka, tekan dislike. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel saya untuk konten-konten seperti ini. Itu saja dari saya. Assalamualaikum.